بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Al-Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab sirah yang bermula daripada sejarah kota Mekah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman kanak-kanak baginda, zaman remaja. Seterusnya Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Nabi mula berkhalwah, mengasingkan diri di Jabal Nur, Gua Hira, dan akhirnya didatangi oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang rasul di bumi Mekah selama 13 tahun. Jadi daripada lahir sampai umur 53, Nabi duduk di Mekah 53 tahun. Maklumat-maklumat sirah ni lah yang bila tuan-tuan buat umrah kan, kita sampai Mekah teringat. Bila kita sampai Mekah, kita teringat, oh inilah bumi yang dilahirkan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sinilah Nabi menyebarkan Islam selama 13 tahun. Habis 13 tahun, umur 53, Nabi pun hijrah. Tahun 2, Nabi dicabar oleh kerajaan Mekah, akhirnya berlaku perang, iaitu peperangan Badar. Kemudian tahun 3, hasil daripada dendam, malu sebab kalah dalam perang Badar, maka Abu Sufyan, waktu tu ketua Mekah, Abu Sufyan, yang akhirnya dia masuk Islam. Cumanya kalau baca sirah ni, nama Abu Sufyan, kalau baca sirah daripada Nabi remaja sampailah Nabi berusia hampir 60 tahun, nama Abu Sufyan adalah nama yang tak berapa elok lah, sebab dia memerangi Rasulullah dan dia masuk Islam lambat. Ni sampai Nabi umur 55 pun Abu Sufyan masih lagi
seorang bukan Islam. Dia masih bukan Islam, dan menjadi kepala untuk menyerang Madinah, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bunuh menjadi objektif nombor satu daripada peperangan Uhud. Bila tuan-tuan pergi Madinah, travel agent akan bawa pergi ke ziarah Uhud. Ni ziarah wajib lah. Ziarah Uhud ni pergi 10 kali pun tak apa kan, ulang pun tak apa. Sebab ada penghulu syuhada, dan ada 70 sahabat yang dikebumikan di kawasan tu, dan sejarah ataupun sirah di situ sangat panjang. Kita pergi banyak kali pun tak habis. Jadi dalam perang Uhud, bila kita pergi kawasan Uhud nanti, satu hari nanti, kena ingat bahawa matlamat nombor satu peperangan Uhud adalah membunuh Muhammad. Nombor satu dan yang terakhir. Sebab malu besar. Dalam perang Badar, kerajaan Mekah malu besar kerana kalah dengan kerajaan Islam yang baru saja ditubuhkan oleh Rasulullah, baru 2 tahun. Baru 2 tahun, tetapi mendapat pertolongan daripada langit, daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menang. Kemudian dalam perang Uhud, kita dah sebut beberapa bulan yang lalu, saya pun tak ingat lah, bulan 12 dah. Kita berhenti bulan berapa tak tahu, bulan 11 ke 10 kot. Beberapa bulan yang lalu, tuan-tuan, kita dah sebut dalam peperangan Uhud, ketika kemuncak Nabi dah luka, badan Nabi daripada kepala sampai ke kaki dipenuhi dengan darah, dan para sahabat sebahagiannya menyangka bahawa Nabi telah pun wafat, terbunuh dalam perang Uhud. Suasana kalut. Dia tak makan hari. Perang Uhud ni dia tak makan sampai pertempuran tu, dia tak makan hari. Sehari tu je. Mula Sabtu, habis Sabtu. Perang Uhud dia mula Sabtu, habis Sabtu. Dia tak makan masa sampai banyak hari. Macam setengah perang ni sampai 2 minggu, ada perang sampai sebulan. Jadi perang Uhud mula Sabtu, habis Sabtu. Tak termasuk perjalanan lah, perjalanan jauh. Orang Quraisy keluar daripada Mekah jauh lah kan, berminggu-minggu lah. Kemudian Nabi pun cedera parah dalam peperangan Uhud, sehingga ada satu bahagian dalam perang Uhud ni, waktu Nabi cedera parah tu, Nabi nak naik batu pun tak larat. Nak pijak batu lebih kurang meja ni lah. Lebih kurang meja ni. Selalu orang lelaki kalau tekat batu meja ni, besar meja ni, kita lompat naik kan. Nabi tak boleh naik. Tak boleh dah. Darah daripada atas terbelah. Kepala Nabi pun terbelah. Bukan terbelah dua macam tu. Terbelah dua macam tu nampak sangat kan. Dia panggil syujjara' suhu. Dalam bahasa Arab dia ada luka dalam panjang tu. Ada luka panjang sini atas kepala Nabi. Bila Nabi nak naik atas batu tak boleh. Sebab terlalu sakit, terlalu lemah, darah dah keluar banyak. Nabi nak naik atas batu tu untuk menyusun semula para sahabat. Disiplin Rasulullah, Nabi nak susun balik, duduk balik belah sini, pemanah duduk belah sini, jalan kaki duduk belah sini. Dan Nabi nak tunjuk bahawa dia masih hidup. Kerana ramai di kalangan para sahabat menganggap bahawa Rasulullah dah wafat, dan ramai yang dah lemah semangat. Jadi bila tak boleh, kita dah sebut beberapa bulan yang lalu, Talhah ibn Ubaidillah, dialah yang tunduk di situ, dan akhirnya Nabi pun pijak di belakang Talhah, sahabat salah seorang yang dijamin syurga ni. Nabi pun naik atas belakang dia, Nabi pijak di atas batu besar itu. Maka jadilah Talhah
salah seorang daripada kalangan sahabat yang jaminan Rasulullah terhadapnya untuk menjadi ahli syurga diulang berkali-kali. Dia ada sahabat Nabi sebut sekali ya dia ahli syurga, ada hadis kan. Ada sahabat Nabi sebut sekali di tempat lain, dan di tempat lain Nabi ulang lagi nama dia sebagai ahli syurga. Antara yang disebut banyak kali sebagai ahli syurga adalah Talhah ibn Ubaidillah. Kali yang kedua nama dia disebut oleh Rasulullah, dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli syurga, ialah di dalam peperangan Uhud. Itu dua benda. Habis. Kemudian Nabi pun lepas pada tu berundur. Ni round kedua umat Islam kalah. Round pertama menang dah. Tak mau cerita dah, tu kita dah hurai dah itu pasal apa boleh jadi macam tu. Round kedua Nabi berundur. Berundur ke mana? Berundur ke Bukit Uhud. Kalau siapa yang dah pernah pergi umrah, dia boleh bayanglah, no? Nabi berundur, panggil semua sahabat. Semua sahabat Nabi panggil pi menuju ke arah Uhud. Waktu itulah ramai yang mengejar Rasulullah. Ligan, ramai lagi yang ligan. Tu pun kita dah sebut, antara orang perseorangan yang mengejar Nabi adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dia kejar Nabi sampailah dekat dengan Rasulullah, barulah Nabi capai satu alat, antaranya dikatakan sebagai tombak. Nabi capai tombak tadi dan Nabi tusuk pada badan dia. Jadilah Ubay bin Khalaf satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pertama dan yang terakhir. Ubay ni banyak tuan, dalam sirah ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Ubay bin Khalaf, ada Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Ubay presiden munafik di Madinah. Ada hadis, bukan ulama yang kata dia presiden munafik ni, Nabi yang sebut dia ketua munafik. Yang tu nama dia Abdullah bin Ubay. Nombor dua Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni saya rasa wallahu alam, tapi nak sebutnya dia dengan ketua munafik tadi lebih kurang lah. Hak ketua munafik tadi sebab dia kepala munafik, maka dia akan disiksa dengan teruknya. Yang tu confirm. Ubay bin Khalaf, kenapa dia akan disiksa dengan teruk? Sebab ketika mereka mencedera parahkan tubuh badan Rasulullah, ketika darah masih lagi mengalir dalam tubuh, mengalir di luar jasad Rasulullah akibat luka, waktu tu Ubay bin Khalaf masih cuba untuk membunuh Nabi SAW. Memang beratlah dia di mahsyar ni, memang beratlah dia ni. Ditambah pula keadaan yang kedua, sudahlah dia satu-satunya yang nak bunuh Nabi, dekat dah dengan Nabi, Nabi pula bunuh dia dengan tangan Nabi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tuan-tuan bayang, Sayyidatuna Aisyah sebut dalam satu hadis bahawasanya Rasulullah sepanjang Nabi hidup sampai wafat, tangan Rasulullah tidak pernah memukul orang. Tangan Rasulullah tidak pernah memukul orang. Wanita Nabi tak pernah pukul, kanak-kanak Nabi tak pernah pukul, bahkan orang lelaki Nabi tak pernah pukul dengan tangannya. Apalah nasib Ubay bin Khalaf apabila dia dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tak tahulah berapa banyak dia nak kena tanggung nanti di padang mahsyar. Wal a'yadzu billah. Kemudian Nabi pun pi, nanti tuan-tuan pi umrah, tanya ustaz-ustaz yang bawa tuan-tuan tu, lorong mana yang Nabi berundur dengan para sahabat daripada medan Uhud. Nabi pi ke lorong mana? Uhud kan panjang,
Siapa yang dah pergi umrah kan, Uhud ni dia panjang lebar tu. Nabi pergi ikut mana? Dia ada laluan dia tuan-tuan. Ada laluan dia sampai hari ni. Sehingga hari ini ada satu tapak di situ yang dahulunya masjid, sekarang sudah tidak dijadikan masjid. Nama masjid tu Masjid Fusah. Fushah ke Fusah macam itulah, daripada perkataan tafassahu. Ada tapak masjid di situ. Di situlah lorong ataupun jalan yang Nabi dan para sahabat berundur daripada peperangan Uhud. Nabi pi ikut tu, semua sahabat pi ikut tu. Nah, bila Nabi sampai di situ, di tapak masjid tu, dulu tak ada masjid, zaman Rasulullah tak ada masjid lah. Nabi sampai tang tu, sahabat nak tengok tak Nabi tuan? Semua nak tengok lah kan. Kita orang aksiden pun jadi jam. Padahal jam belah aksiden belah nu, kita belah sini. Jam bersiapa tak tahu. Lepas setengah jam sampai kita ingat aksiden belah ni, aksiden belah nu. Pasal apa lambat belah sini? Pasal semua slow nak tengok. Kok kena adik-beradik ke kan, hak keluar berita hari ni kan, dia tak sangka tunang dia yang aksiden, dia pun tak sangka. Sebab tu orang Melayu nak tengok tu, noh. Kita nak tengok, tambahlah para sahabat bila dengar Nabi luka parah, semua sahabat rumun. Nah, bila semua sahabat mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tak boleh buat apa. Sampai tak boleh nak rawat Nabi, tak boleh nak rawat Nabi. Akhirnya turun ayat, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian berundur, bersurai, berundur, bagi laluan, turun ayat tu di situ, maka dinamakan kawasan tu, didirikan masjid, dinamakan Masjid Fushah kalau tak silap saya, Masjid Fushah. Nah, sampai hari ni tapak tu masih ada. Kemudian kita tengok muka surat 271 bagi mereka yang menggunakan kitab cetakan Al-Hidayah. Muka surat 271, mayat para syuhada dikelar-kelar. Mayat syuhada mana yang dikelar dan siapa yang mengelar? Jawapan dia, mayat syuhada Islam. Yang mengelar itu adalah orang-orang musyrikin Mekah. Yang ni pun saya dah sebut, dan hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Sebahagian besar daripada mayat syuhada, termasuk mayat Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, dipotong telinga, dipotong hidung, dirobek-robek. Sebahagian syuhada lain dipotong kemaluan, dipotong perbuatan yang kalau kita tengok pun mana-mana agama yang fitrah tidak akan membenarkan, ataupun orang yang ada perasaan yang fitrah, kita takkan bagi buat kepada mayat macam tu. Mayat ayah kita, orang duk toreh-toreh, kita pun marah, kita pun rasa nak toreh muka dia hidup-hidup. Mayat anak kita, orang potong tanu, orang potong tani, kita pun marah. Maka yang tu bukan ajaran, itu bukan ajaran Islam. Dari sudut perasaan semula jadi seorang manusia pun tak sejajar. Begitu juga dengan panduan syariat. Syariat juga mengharamkan untuk kita mencacatkan dengan memotong mayat walaupun musuh Islam yang paling jahat sekali atas muka bumi Allah, tetap tak boleh merosakkan mayat dia dengan perbuatan potong-potong tadi ni. Ada dalam Sahih Al-Bukhari kenyataan larangan tersebut. Kemudian Ka'ab bin Malik, muka surat 271 lagi, perenggan bawah. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia duk tengok mayat ni, jenazah ni dia duk tengok, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Waktu dia duk perhati daripada jauh, ada satu orang panglima kafir
yang tegak tubuh badan dia, lengkap dengan pakaian besi dia, baju besi, dengan tubuh badan dia tinggi apa semua. Dia berjalan di kalangan mayat-mayat Islam. Dia kata himpunkan mayat-mayat sahabat, kawan-kawan Muhammad seperti mana kambing-kambing yang telah mati. Nescaya aku akan potong mereka seorang demi seorang. Dia nak buat jahat gini. Hak pahlawan tadi ni lengkap, dia masih lagi pakai dengan apa? Dengan perisai dia, dengan topi besi dia, dengan baju besi. Hak pahlawan Quraisy tadi ni. Apabila dia cakap macam tu, turun satu orang, dilit muka, Islam. Cumanya kata Ka'ab, aku tak tahu siapa dia. Tetapi apabila aku perhatikan lelaki Islam ini, maka persiapan senjata pada tubuh badannya sangatlah teruk. Maksudnya pedang dia pedang biasa, tapi nak lawan dengan hak kafir yang lengkap tadi ni. Maka turunlah laki-laki tersat. Dia pun pi berdepan dengan pahlawan Quraisy yang bertubuh sasa, yang berpakaian besi lengkap, berperisai, bertopi besi tadi ni. Akhirnya dia pun menusukkan ke badan si kafir tadi ni dengan pedang. Laki-laki hak kecil tadi ni, laki-laki yang biasa tadi ni. Selepas dia bunuh pahlawan Quraisy yang nak potong kepala syuhada Islam ni, dia pun buka balutan kepala dia. Maka kata Ka'ab bin Malik, barulah aku tahu bahawa itu adalah Abu Dujanah, Saifur Rasulillah, pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ingat, dulu kita pernah sebut ada satu orang sahabat gelaran dia Saifu Rasulillah, pedang Rasulullah. No? Kalau Khalid Al-Walid Saifullah, no? Yang tu semua orang boleh sebut. Gelaran Khalid Al-Walid Saifullah, pedang Allah. Hebatlah Khalid Al-Walid ni, hebat. Ada satu orang sahabat, nama dia kalau tak mengaji kitab sirah tebal-tebal macam ni kita tak dengar, tetapi nama gelaran dia pedang Rasulullah. Nama dia ialah Abu Dujanah. Dan banyak dalam cerita perang Uhud, Abu Dujanah ni nama dia diulang beberapa kali sebab pengorbanan dan juga benda luar biasa yang dilakukan oleh Abu Dujanah. Kemudian Sayyiduna Anas, perenggan bawah sekali, muka surat 271. Anas bin Malik kata, aku nampak di akhir-akhir perang ni, habis lah, waktu habis perang tu, dua orang wanita, Aisyah binti Abu Bakar dan juga Ummu Sulaim. Nampak tuan-tuan, no? Sayyidatina Aisyah ni dia bukan apa nama ni, bukan sahaja dia ni cantik. Sayyidatina Aisyah bukan sahaja dia ni satu-satunya anak dara yang berkahwin dengan Rasulullah. Bukan sahaja Sayyidatina Aisyah ni dia wanita yang paling alim di kalangan umat Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidatina Aisyah kalau dalam perang, tuan-tuan boleh tengok nama dia turut serta dalam peperangan. Tuan-tuan, kita kadang-kadang filem perang hak lama-lama kita tengok kan, kita tengok pun gerun dah. Jangan tengok filem perang Melayu lah, tak jadi kan, hak tu lena. Ni filem perang yang orang buat perang ni, kita tengok tu pun gerun rasa. Bila nak mula perang tu kita rasa gerun. Macam mana nak masuk dalam perang ni? Rupanya dalam peperangan pada zaman Rasulullah, antara nama wanita-wanita yang menyertai peperangan adalah Aisyah, kemudian Ummu Sulaim, kemudian Ummu Aiman. Ini nama-nama yang tuan-tuan akan tengok banyak perang nama ni akan keluar. Maksudnya apa? Maksudnya berani sungguh. Berani sungguh. Kita kata Aisyah keluar sebab giliran dia untuk keluar bersama Rasulullah ke ustaz? Tidak. Selepas Nabi wafat pun Aisyah masih terlibat dengan peperangan radhiyallahu anha. Memang orang berani. Bukan jenis 10 A1 dalam kelas saja ni Aisyah ni.
Dalam kelas 10 Ewan, Sayyidatuna Aisyah ni dalam kelas 10 Ewan, dan dia juga antara wanita yang akan menyertai peperangan pada zaman Nabi dan selepas Rasulullah. Kata Sayyidina Anas, di dalam peperangan Uhud yang digeruni, antara wanita yang menyertai peperangan Uhud adalah Aisyah dan juga Ummu Sulaim. Aku melihat, kata Sayyidina Anas, mereka berdua membawa beg air di atas belakang bahu mereka. Dia tak bawa senjata lah, tapi dia bawa beg air. Kan? Suasana ketika itu tetap bahaya. Sebab apa? Sebab tentera bukan balik pergi lagi. Tentera masih berada di berdekatan dengan kawasan Uhud. Cumanya di medan pertempuran tentera tak ada dah. Depa keluar sikit je. Kawasan tu tetap masih bahaya. Kata Sayyidina Anas ibn Malik, Anas bin Malik ni kecil lah. Nabi sampai di Madinah dia umur 9. Uhud berlaku tahun 3. 9 campur 3 umur 12. Darjah 6. Dia tak masuk perang, dia duduk jauh, dia nampak. Dia kata, aku nampak Sayyidatuna Aisyah dan juga Ummu Sulaim membawa beg-beg air ke hulu dan ke hilir, ke kanan dan ke kiri, memberikan minum kepada mujahidin, tentera-tentera Islam yang sudah pun parah. Kan ada bergelimpangan tuan-tuan. Ada yang parah di sini, ada yang tentera Islam parah di sana, tak meninggal lagi. Waktu sedang parah, duduk tengah nazak. Dua wanita yang cukup berani untuk menggalas beg air ketika itu adalah Ummu Sulaim dan juga Sayyidatuna Aisyah. Kata Sayyidina Anas, aku melihat mereka begitu gigih ke sana dan kemari, berkeliaran mencari muslimin, tentera-tentera Rasulullah yang sedang nazak, dan memberikan minum kepada mereka sehingga terselak kain menampakkan betis mereka. Dia punya poin dia bukan tang nampak betis tu tuan-tuan, tang gelut buat kerja ni. Maksudnya bukan pi bawa macam kita duk melenggang di Tesco tu. Bawa juga beg, bukan beg air, beg tangan tu. Tu beg tangan buah ni lenggang kan. Ataupun bukan juga waktu macam kita kalut di rumah kenduri dah kan. Kalut dan gelut muslimah pada zaman Nabi SAW adalah untuk memberi bantuan terakhir bagi minum kepada mujahidin yang sedang tenat dan nazak. Kata Sayyidina Umar, dan aku juga melihat seorang lagi wanita yang juga membawakan air kepada kami dalam peperangan Uhud, iaitulah Ummu Salit. Ummu Salit. Nama ni jarang, mungkin malam ni tuan-tuan dengar, dan ini yang terakhir. Nama dia jarang. Sekali ni ya yang disebut nama Ummu Salit. Dia ni juga satu orang perempuan yang bawa bekahayang, dan antara lelaki mujahidin yang diberi minum oleh Ummu Salit adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, negara Madinah dapat hadiah daripada luar, kain cantik. Ada kain cantik. Maka orang pun cadang, ya wahai Umar, berikan kain itu kepada si fulanah sekian-sekian. Ada cucu Nabi, cicit Nabi lah waktu tu. Orang cadang bagi kat cicit Nabi. Apa jawab Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, kain ini akan aku berikan kepada Ummu Salit. Ni nama dia. Kain yang cantik ini akan aku berikan kepada Ummu Salit, kerana mengenangkan di dalam peperangan Uhud satu ketika dulu, Ummu Salit lah yang membawa air dan memberikan minum kepada mujahidin yang nazak ketika itu. Ummu Salit. Sayyidina Umar ni diteringat seorang yang adil, diingat jasa orang. Mana ada tak sampai 10 orang wanita yang berani masuk ke dalam medan perang ketika itu. Kemudian muka surat 271 perenggan bawah sekali. Hak ni satu lagi nama ni masyhur. Nama ni sangat masyhur. Diulang dalam sirah banyak, iaitu Ummu Aiman.
Ummu Aiman. Ummu Aiman ni dia mengasuh Nabi SAW. Apabila dia tengok tentera Islam balik ke dalam Madinah, balik dah semua masuk, dia pun tengok tentera Islam kalah, maka Ummu Sulaim ni dia marah, kemudian dengan bersemangatnya dia pergi ambil mesin jahit. Zaman lah ni kita sebut mesin jahit lah. Dulu mereka panggil roda tenun tu. Roda tenun ni boleh angkat, dia ringan je. Roda tenun. Dia pergi angkat roda tenun tu, dia bagi kat mujahidin ni. Dia kata, hampa ambil ni lah, bagi pedang kat aku. Dia pun bagi roda tenun tadi kat mujahidin hak balik. Sebab apa? Sebab kecewa kalah. Tu dia muslimat zaman tu no. Dia kata, ambil mesin jahit ni, berikan pedang dan perisai kalian kepada aku. Bukan saja-saja cakap pidato sinting lengan kat handphone, dekat mikrofon tu noh. Hak ni masuk sungguh. Dia ambil pedang, dia ambil perisai. Ummu Sulaim pi sungguh ke medan Uhud. Sebab tak jauh Uhud dengan Madinah, tak jauh. Kalau tuan-tuan naik bas sat ya 5-6 km sat ya 10 minit kan. Dia pi, Ummu Sulaim ni pi, waktu dia tengah pi bawa pedang nak cari saki-baki tentera Quraisy yang ada di Uhud. Waktu tu seorang daripada pemanah Quraisy, sniper Quraisy, nama Hibban, sniper Quraisy, dia pun panah Ummu Sulaim, tapi tak panah di badan, dia panah di jubah. Ummu Sulaim pun tersangkut, kemudian jatuh bergolek-golek. Nampak sebahagian daripada tubuh Ummu Sulaim. Waktu Hibban, sniper Quraisy ni panah tadi ni, Nabi nampak. Ketika mana Ummu Sulaim tergolek-golek tadi, Nabi nampak. Ummu Sulaim ke Ummu Aiman, saya silap. Ummu Aiman. Ummu Sulaim hak atas tak sat? Ummu Aiman, tak maaf Ummu Aiman ni hak kedua ni. Ada 4 orang perempuan dah. Tadi Ummu Sulaim, Sayyidatina Aisyah, Ummu Salit, hak ni Ummu Aiman. Ketika Ummu Aiman tergolek-golek sehingga ternampak sebahagian daripada badannya, lalu Hibban pun gelak, seronok lah tuan-tuan, kita panah betul orang tergolek kan, dia pun seronok. Maka Nabi pun arahkan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, panah Hibban. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas, kalau Sa'ad pemanah Rasulullah ni, walaupun sahabat yang bernama Sa'ad ramai, tetapi pemanah Rasulullah ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad pun melepaskan panah, menembusi leher si kafir itu dan tersungkur jatuh, dan sebahagian daripada anggotanya juga terdedah apabila beliau tergolek ke bawah, kena tepat. Hak ni sniper Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Nabi pun sebut dalam satu hadis, Nabi kata Sa'ad membela Ummu Aiman dan Allah memakbulkan doanya. Tepi Nabi SAW, dia bela Ummu Aiman tepi Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi dah sampai di kaki Uhud, waktu bergerak tadi ni tuan-tuan, waktu mereka berundang tadi ni, sampai di kaki Uhud dekat masjid yang saya cerita tadi ni, sampai di kawasan tapak masjid yang hari ni. Maka bila sampai di situ, Ali ibn Abi Talib dia pun ambil air daripada mihras, buah dalam bekas, bagi kat Nabi. Bila bagi kat Nabi, air keluar daripada mata air ni ada yang bersih dan ada yang berbau. Kalau tuan-tuan pergi bukit kan, ada yang bersih, kita minum dia tak bau. Tapi ada mata yang keluar daripada bukit-bukit Arab ni, bila kita ambil dia berbau. Maka Nabi pun ambil, air tu berbau. Maka Nabi tak minum. Nabi ambil, tapi Nabi tak buang macam tu. Bukan perangai Rasulullah, ambil busuk, tak reti ambil air kah? Kan? Nabi ambil bau, maka Nabi pun guna untuk membersihkan saki baki luka dia yang tak berhenti-berhenti lagi tadi ni. Kemudian kata Sahal, seorang sahabat,
radhiyallahu anhu, dia kata aku melihat setelah Allah Ta'ala buat turun ayat suruh sahabat-sahabat pergi ke belakang, yang duduk dekat dengan Nabi adalah ahli keluarga Nabi, antaranya Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, basuh luka Nabi. Kemudian Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sepupu dan menantu Nabi, dia juga yang tuang air daripada dalam bekas yang diambil. Sayyidina Ali tuang, Sayyidina Fatimah duk basuh luka atas sampai bawah tuan, darah. Kemudian kata Sahal, aku juga melihat apabila Ali tuang air, Sayyidina Ali dia tuang air, luka lagi banyak. Luka bila dalam tuan-tuan, bila kita pergi kat doktor kan pesan apa? Kalau luka dalam, jangan bagi kena air. Kan, kalau dia dalam, kalau sikit-sikit tak ada masalah. Bila dia dalam, apabila luka pada badan Rasulullah itu dalam, Sayyidina Ali duk tuang air nak bersihkan. Kata Sahal, sahabat Nabi, dia kata luka darah keluar semakin banyak. Lalu Sayyidatuna Fatimah pun ambil macam tikar kulit tu, kulit ke jerami ke wallahu alam, tapi tikar dia pun bakar boh. No, kita tak tahu benda apa, tapi dia seperti tikar, jerami ataupun kulit, wallahu alam kan. Jadi orang zaman tu dia tahulah Sayyidina Fatimah, dia ambil benda tu, dia bakar dan dia tempelkan di bahagian Nabi yang luka dalam tadi. Akhirnya luka tu pun berhenti. Maksudnya memang diketahui zaman tu kalau bakar benda tu bubuh, dia akan mengurangkan aliran darah. Kemudian mai sahabat nama Muhammad bin Maslamah, dia bawa air, bawa mai depan Nabi. Nabi pun minum air tadi, Nabi pun minum, dan kemudian mereka solat di situ. Di situ Nabi solat dengan para sahabat, Nabi duduk dan sahabat-sahabat yang lain semua berdiri. Habis solat, Nabi daki bukit Uhud tinggi kan. Nabi daki bukit, naik bukit. Abu Sufyan mai, tak habis lagi. Nampak tak tuan-tuan? Tak balik lagi. Abu Sufyan tak balik lagi. Maka Aisyah apa semua tak sat, bahayalah lepas duduk di kawasan tu, bahaya. Tapi berani. Waktu Nabi dah daki bukit ni, Abu Sufyan mai nak daki juga. Kemudian Abu Sufyan pun menjerit. Nabi duduk di atas dengan para sahabat. Rasulullah, Muhammad bin Maslamah, Sahal, Abu Bakar, Umar, semua sahabat duduk di atas. Abu Sufyan pun mai. Dia kata, afikum Muhammad. Dia kata, woi Muhammad hidup lagi kah? Nabi suruh diam. Nabi membuat isyarat diam. Kemudian dia menjerit. Bila semua diam, dia menjerit lagi, afikum Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah ni Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nampak cara Arab panggil kan? Kadang dia panggil, ada anak Abu Quhafah, ada itu. Soalan kedua, bila umat Islam diam, dia kata, anak Abu Quhafah hidup lagi kah? Nabi suruh diam. Nombor 3 dia bertanya siapa tuan-tuan? Di sini kita boleh tahu sahabat yang paling tonggak sekali. Soalan ketiga dia bertanya, adakah anak Ibnul Khattab? Afikum Ibnul Khattab? Apakah anak Al-Khattab bersama kalian? Umar lah maksudnya. Sayyidina Umar ni dia duduk atas tu, dia nak mangkit lah kan. Sayyidina Umar dia nak mangkit, cara nak ambil mic, ada awal macam tu lah, orang berani kan. Nabi suruh duduk, Nabi kata diam. Duduk bukan takut. Strategi Nabi SAW. Akhirnya bila dia tiga tadi dia tanya, semua diam. Akhirnya Abu Sufyan pun dia cakap dengan satu perkara yang membuatkan Sayyidina Umar marah. Dia cakap dengan satu perkara yang membuatkan Sayyidina Umar marah. Dia kutuklah. Dia kata, hampa memang tak reti jaga. Tengok tiga kami dah bunuh. Ayat macam itulah. Lemahnya orang Islam. Hari ini kami boleh bunuh semua tiga yang paling tinggi di kalangan kalian. Rasulullah, Abu Bakar, Umar.
Tuan-tuan, ada puluhan hadis yang menyatakan tentang kelebihan ni Abu Bakar dan Umar. Antaranya hadis ni. Bahkan Abu Bakar dan Umar ini bukan sahaja tinggi dan mulia di kalangan para sahabat, musuh juga tahu. Dua orang ini adalah dua orang yang paling kanan yang berada di sisi Nabi SAW. Abu Bakar, Umar. Sebab tu Abu Sufyan, bila dia nak tanya mati tak tiga ni, tonggak ni, maka dia sebut nama tiga orang ni. Akhirnya dia kata, lemah orang Islam, tak reti jaga, tiga-tiga kami boleh bunuh. Sayyidina Umar dia tak sabar dah, dia pun bangkit, dia kata, wahai Abu Sufyan, ketiga-tiga nama yang kamu sebut tadi masih lagi hidup. Puas hati kan? Dia kata, Abu Sufyan, tiga-tiga nama hang cari tadi masih lagi hidup. Waktu tu Abu Sufyan kata, tahun lepas kalian menang, tahun ni kami pula menang. Nabi tak jawab, biar dia sebut. Kemudian kata Abu Sufyan, kematian kami lebih mulia daripada orang-orang yang mati daripada kalangan kalian. Kali ini Nabi suruh jawab. Nabi kata, jawab wahai Umar, orang-orang yang mati di kalangan kami masuk syurga, orang-orang yang mati di kalangan kalian masuk neraka. Abu Sufyan kata, tinggilah Hubal. Hubal ni berhala. Nabi kata, jawab. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami nak jawab apa? Nabi kata, jawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak ada pelindung. Maka Abu Sufyan pun kata, kita akan jumpa lagi tahun hadapan pada tempat yang sama. Tak apa hati lagi. Nabi kata dekat Umar, jawab wahai Umar, ya, tahun hadapan kita akan jumpa di tempat yang sama. Nak perang, tahun depan kita akan jumpa di tempat yang sama. Katakan wahai Umar, itu ialah temu janji kita di antara kita dan juga mereka. Belum dia. Kemudian Nabi pun arah Ali bin Abi Talib. Nabi kata, wahai Ali, muka surat 273, perenggan bawah sekali. Nabi kata, wahai Ali, cuba tengok ekori mereka, tengok apa yang mereka lakukan. Sekiranya mereka menunggang kuda dan mengheret unta, bermaksud mereka dalam persiapan untuk menyerang Madinah. Dan sebaliknya, sekiranya mereka menunggang unta dan mengheret kuda, mereka dalam perjalanan pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Ni sifir siapa tuan-tuan? Rasulullah. Macam mana nak faham tuan-tuan? Nabi hantar Sayyidina Ali pergi ikut mereka, tengok macam mana pergerakan tentera dia. Maka Sayyidina Ali pun pergi tengok. Akhirnya Sayyidina Ali pun balik, ya Rasulullah, mereka menaiki unta dan juga mengheret kuda-kuda mereka. Maka Nabi pun jawab, wahai Ali, mereka dalam perjalanan pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Balik maksudnya, balik. Nabi nak tengok pasukan musuh tu nak serang Madinah lagi ke nak balik. Beri laluan azan. Kita sambung lagi 5 hingga 10 minit. Ada satu muka lagi. Okey, kemudian Abu Sufyan pun bawa para tentera dia balik ke kota Mekah. Habis. Nabi daripada Uhud, bukit Uhud tu, bukannya Nabi naik sampai ke muncak, kan? Kalau tuan-tuan tengok bukit Uhud tinggi, kan? Bukan Nabi naik sampai ke muncak, separuh ya. Habis Abu Sufyan balik, apa semua tentera musyrikin balik, Nabi pun turun. Dan para sahabat turun semua. Nabi panggil seorang sahabat nama Zaid ibn Thabit. Sahabat yang nama Zaid pun ramai. Zaid al-Khail, Zaidul Khair, ada Zaid ibn Dathinnah, ada Zaid ibn Thabit. Nabi panggil Zaid. Zaid ni tuan-tuan pada zaman Abu Bakar, dia pengerusi lajnah penyusunan Al-Quran. Dia ketua.
alimnya dia pasal Quran, Zaid ibn Thabit. Dan dia juga pada zaman Nabi, umat Rasulullah yang paling pakar tentang faraid. Umat Nabi yang paling pakar tentang faraid, Zaid. Nabi sebut afradukum Zaid. Yang paling pakar tentang faraid di kalangan kalian adalah Zaid ibn Thabit. Bukan biasa-biasa punya orang lah. Habis perang Uhud, Nabi panggil Zaid. Tuan-tuan tengok apa Nabi nak suruh. Nabi panggil, wahai Zaid, mai cari Sa'ad ibn Rabi'. Dia sebenarnya ada lagi 2-3 nama hak Nabi suruh cari. Malam ni kita cerita seorang. Ada 2-3 nama Nabi suruh cari. Malam ni kita sebut seorang aja. Nabi panggil Zaid. Nabi kata, Zaid, cari Sa'ad ibn Rabi'. Apabila kamu jumpa dengan Sa'ad ibn Rabi', sampaikan salam kepada dia dan tanya Sa'ad, apa yang kamu dapati wahai Sa'ad sekarang ini? Maka Zaid pun pergi cari kawasan luas, pergi cari yang himpun jenazah syuhada, yang sedang rawat, yang luka parah, rawat luka parah, yang Nabi hantar untuk pergi cari orang. Maka Zaid pun pergi cari. Akhirnya jumpa Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni salah seorang pahlawan panglima Islam, dan dia juga adalah ketua kepada kabilah Aus. Di Madinah ada 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj. 2 ya, kabilah yang paling besar. Ketua kabilah Aus Sa'ad ibn Rabi', ketua kabilah Khazraj Sa'ad ibn Ubadah. Dua-dua Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Ubadah. Yang duk nazak ni siapa? Sa'ad bin Rabi'. Kenapa Nabi suruh cari dia? Nabi nak tunjuk sesuatu kepada umat Islam. Bila Zaid bin Thabit sampai ke hadapan Sa'ad ibn Rabi' yang sedang kritikal, nazak dah, memang nazak dah, last dah, kita kata duk tengah mandang dah. Maka Zaid bin Thabit pun duduk, dia pun pangku kepala Sa'ad ibn Rabi'. Dia kata, inna Rasulullah yuqri'uka salam, Nabi kirim salam kepada kamu. Dia pun jawab, alaika wa ala Rasulillah assalam. Wahai Sa'ad, Nabi tanya, apa yang kamu rasa sekarang ni? Maka jawab Sa'ad ibn Rabi', kepada kita semua sebenarnya, kata Sa'ad, bagi tahu kepada Nabi dan semua kabilah aku, dia kabilah Aus, bagi tahu kepada Rasulullah dan semua ahli kabilahku, ini sesungguhnya aku la ajidu rihal jannah, sekarang ini sedang mencium wangi-wangian syurga. Duduk di mana? Duduk di tanah Uhud. Bau dah syurga, bau dah syurga. Waktu tu bau dah. Tu Nabi suruh pergi tanya tu. Hebat Rasulullah lagi lah, tuan-tuan. Mukjizat Nabi. Nabi tahu Sa'ad, maksudnya Jibril bagi tahu kat Rasulullah, ataupun wahyu daripada Allah direct, Sa'ad sedang mencium wangi-wangian syurga. Duk bau dah ni, duk senyum dah. Sebab tu Nabi suruh pergi cari, bagi salam kat Sa'ad, kemudian tanya, apa yang sedang kamu alami sekarang? Kata Sa'ad, inni la ajidu rihal jannah, sesungguhnya sekarang aku sedang bau wangi-wangian syurga, dan bagi tahu kepada semua kabilah aku. Maksudnya orang yang dia pimpin, dia risaulah, dia ketua. Dia kata, bagi tahu kepada semua ahli kabilah aku, tidak ada kebaikan sekiranya kalian tidak membela dan membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesanan terakhir dia. Kemudian Sa'ad bin Rabi' menghembuskan nafas yang terakhir. Ada satu orang nama dia Amr ibn Thabit. Sahabat waktu dia himpun jenazah syuhada ni dengan orang nazak ni, nampak dia.
Tadi Sa'ad bin Rabi' ahli syurga. Tuan-tuan, yang dijamin syurga bukan 10 orang saja, lebih daripada tu. InsyaAllah kalau ada masa nanti saya akan buat dalam satu buku ringkas je, 20-30 nama dalam tu. 20-30 orang sahabat yang dijamin syurga selain daripada yang 10 orang tadi ni, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu. Antaranya Sa'ad bin Rabi'. Amr bin Thabit ni satu orang ni, waktu sahabat-sahabat duk tengah cari jenazah-jenazah orang Islam untuk dikebumikan, syuhada untuk dikebumikan, jumpa Amr bin Thabit. Bila mereka jumpa Amr bin Thabit, ramai-ramai kata, kamu bukan tak Islam ke sebelum ni? Sebab Amr bin Thabit ni cerita dia, para sahabat dan Rasulullah pernah tawarkan kepada dia Islam, tapi dia berat. Tolak pun tak, terima pun tak, duk hak nu lah, hak ni lah. Akhirnya tinggal macam tu lah, dah tak mau. Tengok-tengok Amr bin Thabit ni duduk dalam saf umat Islam. Sahabat pun tanyalah, wahai Amr, kamu datang sini memerangi kami ke tolong kami? Sebab kita tak tahu, waktu sahabat dengan Rasulullah tinggal dia dulu, waktu kena dakwah tu dalam keadaan tolak pun tak, dia perang pun dah, dia sokong pun dah, atas pagang lah. Geng atas pagang ni. Tengok-tengok dan nazar nak embus nafas terakhir duduk di saf orang Islam. Bila sahabat tanya, wahai Amr, kamu ni serang kami ataupun bersama dengan kami? Dia kata, daripada awal peperangan sampai akhir aku bersama dengan orang Islam, kerana aku telah percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dia pun mati syahid, mati. Nazak dah tuan-tuan, nazak dah. Amr bin Thabit nazak dah, sebut-sebut tu, aku datang ke sini daripada pagi sampai hari ni, sampai sekarang, adalah kerana aku mempercayai Allah dan Rasulnya, dan aku mempertahankan agama Allah dan Rasulnya. Dia pun mati syahid. Apa Nabi komen dia? Nabi pun mai. Nabi kata dia adalah salah seorang penghuni syurga. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, dengan orang ni jangan duk label terus, kita tak tahu lah. Dengan orang jangan label lagi, kita tak tahu akhir dia macam mana. Ni sahabat pun tak tahu. Sahabat pun tak tahu. Di hari peperangan baru mengisytiharkan bahawa dia adalah penolong dan pejuang Islam. Hari perang Allah terima dah, Allah terima. Bahkan Nabi kata dia ahli syurga dalam keadaan satu rakaat pun dia belum solat. Semayang satu rakaat pun belum lagi. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, jangan sesekali kita duk tetap hak ni ahli syurga, hak ni ahli neraka. Itu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar daripada sirah. Saya dan kita semua belajar daripada sirah ni tuan-tuan, tengok ni, daripada sirah ni kan. Ini yang diajak daripada dalam sirah. Sebaliknya seorang sahabat nama Qazman. Hak ni terakhir untuk malam ni. Qazman ni Islam. Dia memang Islam. Daripada awal memang Islam, memang duk dengan Nabi apa semua. Di dalam peperangan Uhud, mereka jumpa dia pun nazak juga. Ini terbalik ni, dia ni. Jumpa dia nazak, mereka pun ambil dia, rawat dia, kemudian bawa balik dia, nak bawa balik ke kabilah dia. Dalam perjalanan nak bawa balik ke kabilah dia, tengok luka dia yang terlalu teruk ni, mereka pun kata, untung kamu, kalau kamu mati pun kamu akan mati syahid. Orang duk puji dia. Tuan-tuan, tiba-tiba dia bercakap, benda ni ada hadis Bukhari dan Muslim, hadis ni. Tiba-tiba si Qazman ni, dia bercakap di saat-saat terakhir, satu langkah saja lagi nak bergelar syuhada ahli syurga. Dia kata, sebenarnya aku main perang ni sebab nak pertahan kabilah aku, bukan nak duduk dengan nampak pun. Oh, dia pergi keluar kok mulut dia macam tu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, hak bangsa ni, hak fanatik bangsa ni, hak jenis apa pun bangsa dulu, baru agama hak nombor 3, nombor 4, pejuang bangsa ni. Allahu Rabbi, silap dia tang tu.
dalam keadaan beberapa langkah saja lagi nak masuk syurga sebagai antara VIP ahli syurga syuhada, waktu luka dia mengeluarkan darah yang tak berhenti teruk daripada atas sampai ke bawah, orang duk puji dia, seronoklah kamu satgi jadi syahid, jadi ahli syurga. Dia jadi tak boleh nak kawal, dia jadi marah macam mana. Dia kata, aku kan main untuk hampa pun, aku duk teringat ni nak pertahan kabilah aku je. Tuan-tuan, jaga mulut. Bukan besar, benda tu bukan besar, dia terlepas macam tu je. Akhirnya dia pun dibawa lagi nak menuju ke kabilah dia. Sebelum sampai ke perkampungan kabilah dia, dia tak tahan dengan luka yang terlalu dalam. Akhirnya dia bunuh diri. Habis. Dia ambil pisau, dia cucuk bagi cepat. Tak tahan. Apa kata Nabi SAW? Wal'iyadzubillah. Nabi kata, Qazman min ahli nar. Nabi kata Qazman daripada ahli neraka. Habis dia. Tuan-tuan, hidup dalam Islam. Nampak tak sirah tuan-tuan? Hidup dalam Islam. Mai ke masjid, apa semua. Bila Nabi isytihar perang, masuk perang. Nabi isytihar lagi perang, masuk lagi perang. Sampai luka di penuh badan. Lagi 2 langkah, 3 langkah nak masuk syurga sebagai syuhada. Masih boleh berlaku kesilapan. Dan masih boleh berlaku kesilapan. Dan yang terakhir, saya minta maaf kata terakhir dah, ni yang ni last sungguh ni. Apa nama ni? Last ni. Dia ni dia Yahudi. Ni Yahudi. Ada satu Yahudi, nampak tuan-tuan, pengajaran perang Uhud. Ada satu Yahudi daripada Bani Sa'labah. Nama dia Mukhairiq. Apabila berlaku perang Uhud pagi Sabtu, Mukhairiq pun pi kepada kabilah dia Bani Nadir. Semua Yahudi lah. Dia bawa senjata dia. Dia kata, wahai Yahudi Bani Nadir, tunaikanlah perjanjian kalian untuk membantu Muhammad, kerana kita telah berjanji apabila Muhammad dan negara Madinah diserang, kita mesti mempertahankan Madinah. Bani Nadir jawab. Dia kata, hari ni hari Sabtu. Bukankah agama kita hari Sabtu tak boleh perang? Biasalah alasan. Maka Mukhairiq, dia pun bawa senjata dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni jutawan Yahudi. Sebelum dia keluar daripada kabilah Bani Nadir untuk berperang bersama Rasulullah, dia kata, in usibtu, kalau aku mati, kesemua hartaku adalah di bawah pengurusan Muhammad. Yasrifuha mimma yasha. Muhammad boleh buat dengan hartaku apapun yang dia nak buat. Mukhairiq ni ada 7 ladang yang besar di dalam Madinah. 7 ladang besar. Bukan ladang biasa ni, ladang hak jenis mengalir air tengah-tengah ni. Ada nama tu disebutkan, nama Barqa, Mashrabah, Dilal, Hasna, A'waf. Nama ladang dia ada nama. Jutawan besar. Mukhairiq ini satu Yahudi jutawan besar. Tuan-tuan, bila dia Islam, hari perang tu. Allahu Rabbi, Allah nak bagi kat dia. Akhirnya masuk dalam perang Uhud. Dia pun melawan. Depa pun jumpa dia punya jenazah dia penuh dengan luka. Maksudnya berlawan sungguh. Bukan kutip anak panah. Bagi kat orang. Maksudnya Mukhairiq ni masuk dalam peperangan Uhud, lawan daripada pagi Sabtu sampai peperangan Uhud berakhir. Para sahabat jumpa penuh di badan dia dengan luka-luka. Ketika mana dia sedang nazak, dekat-dekat nak mati, ada beberapa orang sahabat sempat berada di sisi Mukhairiq. Dan Mukhairiq telah pun membunuh beberapa orang kuffar Quraisy. Dan ketika itulah Mukhairiq kata, ketika mana selepas aku mati nanti, kesemua hartaku adalah di bawah pengurusan Muhammad. Yada'uha kaifa yasha. Buatlah apa saja yang Muhammad nak.
akhirnya dia pun mati. Nabi mai kat jenazah dia. Yahudi yang Islam pada hari yang dia mati syahid, hari itu masuk Islam. Seorang Yahudi, bukan Yahudi biasa, jutawan di kalangan Yahudi. Nampak pengajaran tuan? Jutawan pula. Nabi pun mai kat dia. Nabi kata, Salman sabiqu Faris. Nabi kata, kalau orang Parsi, mereka ada Salman Al-Farisi. Manusia nombor satu di kalangan bangsa Parsi adalah Salman. Manusia nombor satu di kalangan orang Habasyah adalah Bilal. Dan manusia nombor satu di kalangan orang Yahudi, Nabi kata, adalah Mukhairiq, sabiqu Yahud. Jadi saya rasa sekadar itu dulu insya-Allah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami ya Allah. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah dalam kehidupan kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.